ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, pada malam ini dapat bertemu lagi menyambung bacaan kitab Talkhis Ahkam Al-Janaiz oleh Imam Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada muka surat 53. Itu poin yang berapa? 53 daripada poin yang ke 60, kan? Disyariatkan untuk mensolatkan jenazah mereka yang disebutkan ini. Itu poin di situ. Dan kita di muka surat 153, dia kata yang keempat situ. Katanya rahimahullah, pelaku maksiat yang hanyut dalam maksiat seperti orang yang meninggalkan solat dan tidak mengeluarkan zakat. Jadi maknanya Syekh di sini rahimahullah taala mazhab dia bagi orang yang meninggalkan solat tidak kafir. Tidak kafir yang mengeluarkan dia daripada Islam, ini kafir besarlah. Adapun ulama-ulama yang lain dan majoritinya mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kafir yang keluar daripada Islam. Tapi Syekh di sini dengan dalil dia lah, maknanya kan ada yang terhadis mana yang menyebut bahawa Allah akan keluarkan orang yang ada sebesar zarah iman dalam hati dia, kan, daripada neraka Jahannam. Itu di antara dalil dia lah. Tapi dijawablah oleh ulama-ulama yang mengatakan orang yang tinggalkan solat dengan sengaja ni kafir dengan kafir besar lah. Itu khilaf di antara ulama lah. Adapun sini Syekh kata seperti orang yang meninggalkan solat dan tidak mengeluarkan zakat sedangkan dia mengakui kewajipannya. Begitu juga penzina dan penagih arak. Ada orang-orang yang fasik seumpama mereka. Jenazah mereka ini disolatkan. Tapi menurut ulama yang mengatakan orang tinggal solat dengan sengaja kafir, maknanya tak disolatkan lah. Di tanah macam tu saja lah. Di perkuburan, bukan perkuburan muslimin, kerana dia bukan orang Islam, dia berarti kafir. Bagi mereka yang mengatakan kafir. Adapun dia tidak, dia tak kata kafir. Sebab tu dia kata jenazah mereka ini disolatkan. Tetapi setepatnya orang-orang yang alim dan kuat beragama tidak mensolatkan mereka sebagai pengajaran dan peringatan kepada orang-orang yang seumpama mereka, seperti mana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa hadis berkenaan perkara ini, kata Syekh. Saya sebutkan salah satu daripadanya. Hadis daripada Qatadah radhiyallahu anhu, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li janazatin sa'ala anha. Rasulullah apabila diundang untuk mensolatkan jenazah seseorang, maka baginda akan bertanya perihal jenazah tersebut. Jika jenazah tersebut dipuji, maka baginda pergi dan mensolatkannya. Tetapi jika sebaliknya, maka baginda bersabda, kamu semualah yang uruskannya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkannya. Supaya apa? Supaya pengajaran pada orang yang tengok, dia tak solat jenazah ni, bahaya ni, takutlah tengok, Rasulullah tak mau solat jenazah kita ni, berfikir macam tu, Jadi kalau hari ni orang alim lah, orang yang berilmu, alim ulama, dia tahu orang tu jenis, jenis tak solat, Jumaat tak pergi, kadang-kadang ya ada, kadang-kadang tak ada, Jadi tanya orang macam mana, ni macam mana? Jadi tak apa nak solat, tak apalah, kau orang solat lah, uruskanlah jenazah lah. Aku kalau jenazah baik-baik, aku nak lah solat, Tapi kalau jenazah jadi aku, tak apalah, kau orang buat lah, buat foto kifayah lah. Dia kata, dia tu imam tak solat jenazah ni, kalau aku baca besok macam mana, tak sembahyang ni, Itu dia takut ustaz tak mau sembahyang jenazah ni.
Kita kata ustaz lah, ustaz tu guru kan. Tak nak solat jenazah dia. Takut lah, risau lah. Kita nak dorong untuk guru ni, nak dorong orang solat ni kan. Sebab kita ni waktu tu kita berhajat mengharapkan doa daripada orang itu. Kemudian hadis daripada Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu, dia berkata, saya baca terjemahan dia lah, tak baca 2 kali. Dahulu kami pernah duduk di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba dibawa datang satu jenazah. Lalu mereka berkata, solatkanlah dia. Rasulullah bertanya, adakah dia ada hutang yang belum dibayar? Mereka menjawab, tidak. Dia tak ada hutang. Kalau ada hutang pun settle dah. Baginda bertanya lagi, adakah dia ada meninggalkan harta? Mereka menjawab, tidak juga. Baginda pun mensolatkannya, mensolatkan jenazahnya. Kemudian dibawa pula satu jenazah yang lain. Mereka berkata, ya Rasulullah, solatkanlah dia. Rasulullah bertanya, adakah dia ada hutang yang belum dijawab, yang belum dibayar? Dijawab, ya. Baginda bertanya lagi, adakah dia ada meninggalkan harta? Mereka menjawab, 3 dinar, 3 keping wang emas. Kata Salamah, maka Rasulullah pun berkata sambil mengisyarat dengan jarinya 3 kali. Dan 3 kali dia kata sini. Maknanya iaitu jenazah tersebut akan diselah dengan api sebanyak 3 kali akibat tidak membayar hutang. Kalau dia mati dalam keadaan mampu melunaskan hutangnya, jangan main-main. Sebab kita ni kalau berhutang, kita mampu bayar, kita buat lambat-lambat, buat tangguh-tangguh. Nabi kata, matlul ghaniyyi zulmun. Menangguh-nangguh bayar hutang dalam keadaan kita mampu. Zalim. Zalim itu dosa. Sebab tu kalau kita ada berhutang dengan kawan kita, kita jangan duduk tunggu. Esok dia ada duit lagi tu. Kan? Tengok makan dia pergi kopi, mesti ada duit. Dia kata tak ada duit tu kopi apa. Kan? Siap bawa family pergi makan MD ataupun KFC kan. Jadi kita pun tak walau nanti lah. Nanti. Sedangkan kita mampu pula bayar kan. Tambah sekarang pula lagi mudah. Sekarang hujung jari lah. CIMB ada, bank ada, di handphone. Transfer ya hutang. Lepas tu hantar resit ke dia. Hutang nak bayar. Jadi bimbang kita ni mati tempat bayar hutang, kami buat macam tu 3 kali. Bawa funak dia, kita selah dengan api sebanyak 3 kali akibat tidak bayar hutang. Kerana dia mati dalam keadaan mampu melunaskan hutangnya. Ada pun kita niat dah bayar hutang tapi kita belum mampu kan. Nabi SAW wafat pun Nabi ada hutang. Nabi mati dalam keadaan Nabi berhutang dengan Yahudi. Nabi gadai baju besi dia hutang untuk bagi makan keluarga dia. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam berjuta hutangnya. Berjuta-juta. Pasal dia berhutang. Dia bukan berhutang saja. Ada orang nak main, orang nak musafir. Jadi orang nak titipkan barang kat dia. Titip duit, simpan. Atau simpan duit pun, pernah musafir. Kata Az-Zubair, simpan aku tak mau. Tapi salaf. Salaf nama dia, aku pakai lu. Hutang lah. Nanti bila anak, aku bagi. Jadi ramai orang minta barang, tak duit dekat dia. Dia guna dulu, berjuta-juta. Nanti dia mati dekat mati pada hari perang Jamal tu kan. Dia kata ke anak dia, dia kata, Bunayya, la ara al-yawm la yuqtal illa zaliman atau mazluman. Dia kata ke Abdullah ni, dia kata aku nampak, ayah nampak hari ni, dia kata ada orang yang dibunuh dalam keadaan sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Wa inni urani sa'uqtalu mazluman. Ayah rasa ayah hari ni kena bunuh dalam keadaan ayah dizalimi. Memang betul dia kena bunuh itu. Bunuh pun orang bertikam ke belakang, tetap ke belakang. Mana bawa wali lawan depan. Ni panglima gagah kan. Tak wali bawa depan, main ke belakang. Dia dengan Talha bin Ubaidillah hari itu mati. Dia kata ayah ni rasa ayah mati hari ni. Tapi kalau ayah mati, hang jemput ke harta kita, hang jual harta, hang pergi bayar hutang ayah. Kan?
Jadi maknanya kalau tak cukup, minta tolong kat tuan ayah. Dia kata, anak dia kata, tuan ayah ni siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi bila ayah dia mati, hutang berjuta ni. Kan? Hadis dalam Riyadhus Shalihin. Hadis sebut, Nawawi sebut situ, hadis situ. Jadi dikumpul segala harta ni kan. Dia jual lah. Siapa ada hutang kat ayah pun kan. Bila besar lah, dia kata hal lebih begitu wasiat tu anak-anak cucu dia wasiat. Hal lebih ya faraid tadi. Gitu. 1/10 ke macam tu lah. Lebih kurang mana hadis tu. Ada cerita dia. Nak cerita kata dia ni nak bayar hutang. Dan dia mati tak sempat nak settle hutang. Dia besarkan anak dah. Guna segala harta yang kita ada ni bayar hutang ayah. Tak cukup minta tolong kat tuan ayah. Nak dengar tuan ayah dia ayah ni buat lah. Tak nak ingat kata ayah dia apa. Ayah tuan apa? Allah Ta'ala. Kita macam tu lah kita kena buat. Hati kita ni, azam kita ni kena ada nak bayar hutang cepat. Kan? Kita nak habis hutang kita tak mau sanggup pula bayar hutang ni. Kita pun tak tahu bila kita nak tinggal dalam dunia ni kan. Jadi tinggal dalam keadaan hutang. Tapi kita memang niat nak kena bayar hutang kita. Jangan tak nak bayar. Azam. Nabi kata matlul ghani zulmun. Ya. Pada orang yang tak ada kemampuan untuk bayar hutang, dia tangguh-tangguh untuk bayar hutang adalah kezaliman, dosa lah. Seterusnya, lantas baginda pun mensolatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang ketiga. Sebab apa? Sebab kau tadi mati tinggal hutang, ada duit untuk bayar hutang. Maka dia bayar lah hutang dia tadi kan. Jadi hutang ni kena bayar sebelum faraid. Hutang settle semua baru, walaupun tinggal 10 sen. Faraid lah. Bukan faraid dulu, hutang dulu settle. Bayar. Kemudian dibawa lagi jenazah yang ketiga. Mereka berkata, solatkanlah dia ni. Baginda bertanya, adakah dia ada meninggalkan harta? Mereka menjawab, tak ada. Baginda bertanya lagi, adakah dia ada hutang yang belum dibayar? Mereka menjawab, 3 dinar. Hutang tak bayar. Baginda bersabda, solatkanlah saudara kamu semua ini. Sembahyangkan tu dia. Seorang lelaki daripada kaum Ansar yang dipanggil sebagai Abu Qatadah berkata, solatkanlah dia wahai Rasulullah, sayalah yang akan melansaikan. Bukan family dia, kawan-kawan. Dia pernah tadi maknanya bawa Nabi SAW solat atas jenazah kawan dia bawa tadi. Tak apa, saya tengok hutang dah 3 dinar. Tadi lah. Jadi Rasulullah pun solatlah atas jenazah tadi. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, adalah dahulu apabila dibawa kepada Rasulullah SAW satu jenazah lelaki yang berhutang, baginda akan bertanya, adakah dia ada meninggalkan harta untuk dilansaikan hutangnya? Jika diberitahu bahawa dia ada meninggalkan harta untuk melansaikan hutangnya, maka baginda mensolatkan jenazahnya. Jika tidak, maka tidaklah. Baginda bersabda, solatkanlah sahabat kamu semua ini. Jadi tutup imam kita, ustaz-ustaz kita boleh lah buat macam tu. Boleh nak buat macam tu. Supaya jangan orang meremehkan bab hutang ni. Jangan orang remehkan. Setelah Allah memberikan banyak kemenangan dan penaklukan pada baginda, baginda bersabda, aku lebih berhak terhadap orang-orang beriman berbanding diri mereka sendiri di dunia dan akhirat. Bacalah jika kamu semua mahu. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi kata, ana awla bil mu'minina min anfusihim di dunia wal akhirah. Bacalah kalau kamu nak. Nabi kata SAW, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dengan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Maksudnya Nabi sayang kat kita ni lebih kita sayang pada diri kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena balas sayang Nabi. Dia kata kita kena buat maulid sayang Nabi. Tapi hari dia buat maulid tu, maknanya tarikh yang sebenarnya hari itu Nabi wafat. Kan?
Bukan hari itu Nabi lahir. Ulama khilaf tentang tarikh kelahiran Nabi SAW. Kalau sayang sangat, nak sambut sangat hari kelahiran Nabi SAW, Nabi puasa sunat, Nabi buat segala yang fardu, Nabi buat segala yang sunat. Kan? Nabi tak pernah berlarak lah. Kan? Di tempat A tu tempat Z tak ada lah. Kan? Siap dengan ada majlis-majlis macam-macam lah. Kemudian oleh itu, sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang dan dia tidak meninggalkan harta untuk dilangsaikan hutangnya, maka akulah yang akan melangsaikannya. Sesiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk para pewarisnya. Ini Nabi SAW. Jadi kalau ada orang mati di kalangan kita, dia ada berhutang, family dia tak mampu nak langsaikan hutang, boleh pergi Baitul Mal. Kan? Pergi Baitul Mal, beritahu, ayah saya ada hutang, kami anak-anak memang tak mampu nak bayar hutang ayah saya, jadi minta lah bantuan Baitul Mal untuk selesaikan hutang ayahmu. Jadi Baitul Mal kita confirm untuk hutang, dia baru keluar lah dana nak bayar hutang. Kan? Itu tak akan boleh bicara ada apa. Tapi harta tu Baitul Mal ni bukan harta. Harta tu harta asnaf. Baitul Mal ni harta tu harta asnaf. Mereka ni amanah jaga ayah. Kalau asnaf ni minta dia tak bagi yang sakit lah dia. Kan? Menyusahkan asnaf. Dia minta bagi borang balik cari ketua kampung cop dulu, lepas tu nak kena pergi hantar balik borang, tambang grab lagi, nak kena berhutang orang naik grab taksi je lah. Lepas tu perintah akhirnya pakcik tak dapat. Sebab apa? Sebab pakcik ada kereta Preston Saga yang apa lama Orient punya tu kan, Orient yang first kan, kereta tu orang lempak lah pakai, tapi dia dah pakai pakcik ada kereta, dia dapat zakat. Ada orang macam tu. Dia bukan cerita mereka, ada lah orang minta zakat. Contoh kes handphone, dulu kes ada handphone kan, ada handphone lah, kira ada harta. Handphone ni keperluan, bukan untuk belagak-belagak. Itu cerita dia. Baik, mereka ni hanya pegang amanah. Kemudian keenam, orang yang dikebumikan sebelum disolatkan atau hanya sebagian muslimin yang mensolatkannya, maka mereka yang lain boleh mensolatkannya di kuburnya. Boleh. Kita sampai-sampai orang dah kubur lah jenazah daripada JB ke Kuala Lumpur ke, kan? 3-4 jam takkan nak tunggu lama orang dah, kan? Nak selesai dengan jenazah ni, takkan nak tunggu. Jalan dulu lah sampai-sampai lah. Dia kata dah kubur lah. Kami tak nak tunggu lah, kami kerja dia banyak ni, maka ada kerja belakang. Jadi kita pun pergi kubur lah. Semayang lah di kubur jenazah tadi. Bukan ada rukuk sujud, tapi 4 kali selesai ngadak juga. Kan? Jadi begitu. Tak ada tempoh. Kita duduk kat London 3 tahun. Kan? Habis degree pun boleh balik. Mau mati pak saudara mati 3 tahun lah. Kubur dah semayang jenazah. Tak ada limit. Malaikat kita dah semayang kan, semayang hari. Mana ada hari-hari pergi semayang, besok semayang, hari semayang. Itu dia panggil bid'atul dalalah tadi, semayang. Apa salahnya aku nak semayang? Dia main kaedah, apa salahnya jahanam ambil ya? Kaedah yang orang ramai guna hari ni, apa salahnya? Benda baik. Kan? Mana dia guna kaedah, apa salahnya dia ambil ya? Jahanam. Agama rosak. Agama ni rosak bila mereka guna kaedah, apa salahnya benda baik. Itu pegang kan? Jadi kita jenuh nak jawab lah. Apa salahnya? Jadi kalau itu kita sembahyang qabliyah subuh berjemaah, apa salahnya? Bila sembahyang seorang-seorang kan, qabliyah subuh berjemaah, qabliyah zuhur ke ba'diyah zuhur ke berjemaah. Sebab apa? Sebab apa salahnya? Kan? Kaedah tu, kaedah menjahanamkan agama ni. Itu boleh orang jahil. Habis. Kemudian dia kata dengan syarat
solat jenazah tersebut diimamkan oleh orang yang belum mensolatkannya sebelum itu. Jadi mana dah mesti solat dah lah. Kita nak jadi imam, kita hantar solat ayat. Terdapat beberapa hadis berkenaannya, saya bawakan salah satu daripadanya sebab kita ni kita ringkasan. Kita asal itu tebal lagi lah. Dan mari setelah hadis lah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fadafanuhu bil-layli falamma asbaha al-a'lamuhu faqala ma mana'akum an tu'limuni qalu kana al-layl wa kanat al-zulmatu fakarihna an nashqa 'alayk. Ya, sampai habis hadis. Makna dia, seorang lelaki yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menziarahinya telah meninggal dunia. Mereka mengkebumikannya pada waktu malam. Setelah subuh, barulah mereka memberitahu kepada Nabi SAW. Lalu baginda bertanya, kenapa kamu semua tak beritahu kat aku malam tadi? Mereka menjawab, sebab waktu malam dan gelap, kami tidak suka untuk menyusahkan Tuhan. Kami tak suka nak menyusahkan Nabi SAW. Sahabat dia cukup jaga Nabi yang salah. Fikir benda yang tak mau bagi menyusah Nabi. Tapi Nabi ni fikir pasal apa? Nak jaga umat dah, tak mau bagi umat dia susah, sakit ni. Ya. Doa Nabi tadi akan menerangi kuburan memang. Baginda SAW pun datang ke kuburnya lalu mensolatkan jenazahnya. Dia yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, baginda menjadi imam kami dan membariskan kami, membuat saf di belakang baginda. Jadi aku yang Ibn Abbas bersama mereka ketika itu. Baginda bertakbir sebanyak 4 kali. Kan Nabi SAW pernah takbir sampai 9 kali. Ya, 4, 5, 7, 9. Tapi biasanya 4 lah. Bila kita buat kali 9 sesat terus masa apa? Tak pernah aku sembahyang jenazah 60 tahun dah. Malam ni baru 9 kali takbir. Dia terlupa kami dulu tadi. Kan? Kan? Yang ketujuh, orang yang meninggal dunia di negeri ataupun kawasan yang tiada orang Islam yang boleh mensolatkannya, maka dilaksanakan solat jenazah ghaib oleh segolongan kaum muslimin. Solat ghaib ni masyru' di atas pendapat yang rajihnya. InsyaAllah apabila jenazah itu tak disolatkan. Tapi kalau jenazah itu sudah disolatkan oleh sekumpulan kaum muslimin, sebenarnya tak ada solat ghaib. Di atas pendapat yang paling kuat yang disebut oleh Syekh di sini lah. Syekh di sini dia berfatwa dan fatwa tu lah. Solat ghaib ni macam, sebab Nabi SAW kuat sekali ya, iaitu untuk An-Najasyi. An-Najasyi tu kan Raja Hamsyah sekali ya. Dan sahabat-sahabat ni mati mata tepat, tak diriwayatkan Nabi SAW solat ghaib kata mereka. Begitu juga Abu Bakar dan Umar, okay? Dan sahabat-sahabat yang lain melaksanakan salat ghaib ke atas jenazah sahabat yang mati di tempat-tempat lain. Sahabat-sahabat ni bertebaran mata tepat, tapi tak diriwayatkan kepada mereka bahawa mereka melaksanakan salat ghaib ke atas jenazah sahabat ataupun kerabat mereka yang mati di luar negeri ataupun wilayah mereka. Yang ada hanya doa je lah. Doa. Jadi kata dia, maka dilaksanakan solat ghaib jenazah, solat jenazah ghaib oleh segolongan kaum muslimin. Kerana Nabi SAW telah melakukannya terhadap jenazah An-Najasyi. Ini telah diriwayatkan oleh satu jemaah daripada kalangan para sahabat baginda SAW. Sebahagian mereka menambah atas riwayat sebahagian yang lain. Kata Syekh di sini rahimahullah, saya telah kumpulkan kesemua hadis mereka mengenainya. Kemudian saya gabungkan kesemua hadis itu dalam satu hadis supaya lebih memudahkan pengambilan faedah. Konteks pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca makna hadis. Rasulullah SAW memaklumkan kepada orang ramai semasa baginda di Madinah tentang kematian An-Najasyi, iaitu Ashamah.
Raja Habsyah pada hari kematiannya, baginda bersabda SAW, semuanya seorang saudara kamu semua telah meninggal dunia. Dalam satu riwayat, hari ini seorang hamba Allah yang saleh telah meninggal dunia. Bukan di tempat kamu semua, dia mati tempat dia. Oleh itu, bangunlah dan solatkanlah jenazahnya. Mereka bertanya, siapakah dia? Baginda SAW menjawab, An-Najasyi. Baginda bersabda, mohonlah keampunan buat saudara kamu semua ini. Dia melanjutkan cerita, lalu baginda keluar bersama mereka ke tempat solat. Dalam satu riwayat, Baqi'. Kemudian baginda maju ke depan dan mereka membuat saf di belakang baginda sebanyak 2 saf. Dia berkata, lalu kami membuat saf di belakang baginda sebagaimana saf solat jenazah yang lain, dan kami mensolatkan jenazahnya sebagaimana kami mensolatkan jenazah yang lain. Kami tidak menganggap jenazah An-Najasyi melainkan dia terletak di hadapan baginda, seolah-olah jenazah dia ada depan Nabi SAW. Seolah-olahnya macam tu lah, padahal dia mati dikebumikan dah oleh inilah rakyat dia dan menteri-menteri dia. Mereka ni Kristian, kan? Musyrikun. Dia yang beriman, dan dia tidak menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Nabi Isa tu dia kata adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan dia ni orang yang boleh membaca Alkitab, faham Alkitab. Kan ketika Ja'far bin Abi Talib tu kan ada kisah ketika Quraisy, mereka dah sahabat-sahabat ni lari hijrah ke Habsyah. Mereka hantar utusan untuk pergi jumpa Raja Habsyah ni supaya hantar balik semua puak-puak pemberontak ni. Dia anggap dituduh sebagai pemberontak. Dia hantarlah Amr bin Al-As ke Habsyah, Ethiopia. Dia jumpa lah raja tadi, beritahu mereka ni kan, kami minta tunggu hantar dua balik ke tempat kami. Mereka ni lari kan, di tempat kami macam jenayah macam tu lah. Ya, raja tak puas hati, raja bukan telan je tu lah. Dia dah panggil mana? Dia bang panggil Ja'far bin Abi Talib datang, cerita Amr bin Al-As lah, itu dia musyrik lagi lah. Maka raja tanya, apa yang menyebabkan kamu lari daripada Mekah gini-gini? Dia bercerita lah gini-gini, kami dulu hidup di zaman jahiliyah, kan? Membunuh anak-anak perempuan, menindas yang susah dan sebagainya. Ya? Lalu Allah datangkan dengan Nabi ini yang daripada kalangan kami, yang kami kenal dia sejak kecil, kan? Dia mengeluarkan kami daripada kegelapan, daripada cahaya gini-gini. Raja tanya, ada bawa apa-apa bukti lah? Ya? Maka dia kata ada. Ja'far pun baca lah ayat daripada surah Maryam. Baca surah Maryam, ya? Raja kata, balik. Siapa pun tak boleh nak sakiti kamu. Bawa balik. Ambil balik hadiah-hadiah abang balik. Bawa hadiah nak rasuah, ya? Raja Najasyi kata, abang balik, bawa balik hadiah-hadiah abang. Raja menteri-menteri dia kau masak, ya? Tak apa, mereka ni isu nak balik fikir macam mana nak buat. Mereka dapat idea. Mereka ni, orang Islam ni, mereka kata Isa ni hamba Allah, bukan anak Allah. Isu tiba-tiba ajar beritahu kat ajar, mesti dia kena. Sebab mereka kata Nabi Isa AS ni hamba Allah, bukan anak Allah. Mereka pergi jumpa ajar, kan? Dia ajar, panggil pula mai. Kata je nak. Maka Ja'far pun cerita, bacalah ayat. Dia kata, Nabi Allah ni, itulah lebih kurang maknanya, kan? Apa yang dibawa oleh Rasul ni, apa yang dibawa oleh Isa AS daripada sumber yang satu. Kan? Itu tanda keimanan dia. Dia betul-betul dengar, pakak-pakak, bunyi. Dia kata, kenapa kamu kata macam tu? Dia kata, betul-betul dia. Jadi balik lah, buat ni balik. Itu hijrah pertama dalam Islam, hijrah ke Habsyah. Balik Allah bin Amr bin Al-As dengan wakil Quraisy dia balik hantar dia bawa hadiah balik. Duduklah daripada Habsyah tadi. Sampailah mereka dengar berita angin. Mereka dengar berita kata pakat masuk Islam habis orang di Mekah. Balik dah. Khabar palsu. Lepas tu ada yang masuk Mekah kena tangkap, ada yang dah lari. Lari ke Madinah, hijrah. Itu cerita dia. Itu cerita sejarah lah.
Ini contoh yang berkaitan dengan Najasyi ini. Kemudian dia meneruskan cerita, baginda menjadi imam kami dan mensolatkannya. Baginda bertakbir sebanyak 4 kali. Setelah selesai solat, baginda pun ditanya, "Ya Rasulullah, kita mensolatkan jenazah seorang hamba daripada Habasyah." Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang apa nama ni, wa inna min ahli kitab la may yu'minu billahi, sampai habis ayat ni lah. Surah Al-Imran ayat dia kata 199. Surah Al-Imran ayat 199. Okey, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dia kata makna dia, bukanlah daripada petunjuk dan sunnah Nabi SAW untuk mengerjakan salat jenazah ghaib ke atas setiap jenazah yang biasa dilakukan kita di Malaysia ni kan. Maknanya tidak menepati sunnah. Di atas pendapat yang paling kuat, insya-Allah. Khilaf kan. Hal itu kerana sesungguhnya ramai orang Islam telah meninggal dunia jauh daripada baginda, sahabat-sahabat. Tetapi baginda Rasulullah tidak mensolatkan jenazah ghaib ke atas mereka. Berapa ramai orang yang masuk Islam kan? Al-Wufud, rombongan-rombongan daripada wilayah-wilayah yang berbagai datang bagi bai'ah dekat Nabi Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, belajar tentang Islam, balik kampung mereka, kemudian mereka mati. Berapa ramai? Tak diriwayatkan bahawa Nabi melaksanakan solat jenazah ghaib ke atas mereka. Dan dia kata sahih daripada Nabi SAW bahawa baginda solat jenazah ghaib ke atas Najasyi, tidak selainnya. Antara yang menyokong perkara ini adalah apabila para khalifah Ar-Rashidin meninggal dunia, tiada seorang pun Muslim yang solat jenazah ghaib ke atas mereka. Sahabat-sahabat yang duduk di luar Madinah ni, yang duduk dekat Jordan, duduk mana Syam tadi kan, Abu Bakar meninggal, tak ada sahabat yang solat ghaib di luar ke atas jenazah Abu Bakar. Itu juga Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Jika ada yang melakukannya, nescaya nukilan mengenainya daripada mereka sampai kepada kita secara mutawatir. Sebab benda ni bukan boleh sembunyi kan? Ramai orang tengok riwayat mutawatir, setiap lapisan perawi tadi, setiap generasi, maka tak ada. Jadi maknanya kalau jenazah itu sudah disolatkan, maka tidak ada solat ghaib. Kecuali yang kita kata confirm orang yang MH 370 tu kan, confirm mereka mati dah, kita solat jenazah ghaib pada. Sebab tak tahu jenazah ni macam mana. Tapi nak solat apa, tak tahu dia mati ke hidup berapa hari. Tak tahu. Tapi tak tahu lah, peratusan tu kata mereka mati tu berat lah. Kalau confirm yakin tu, solat lah jenazah ghaib. Kemudian kata sekali lagi, ini jelas bercanggah dengan amalan orang ramai. Orang Islam hari ini yang melaksanakan solat jenazah ghaib ke atas setiap jenazah, terutamanya jika jenazah tersebut orang kenamaan, walaupun hanya dari sudut politik dan tidak pernah dikenali sebagai orang soleh atau orang yang berkhidmat untuk Islam. Macam ni kan? Hari ni dan sebelum hari ni kan? Dan walaupun dia meninggal di dunia di tanah suci Mekah, serta telah disolatkan jenazahnya oleh jutaan orang yang hadir di musim haji. Jadi apa yang kami sebutkan di sini akan membuahkan keyakinanmu bahawa itu merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah diragui oleh orang yang mengetahui sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan pegangan salaf. Kemudian 61, diharamkan untuk solat atau mohon keampunan serta mohon rahmat untuk orang kafir dan munafik. Haram, buat dosa. Orang kafir ni kita tahu lah, orang munafik ni payah lah.
Bila kan kita tahu dia ni memang berbuka-buka betul macam Allah bin Ubay bin Salul kan. Itu memang sahabat-sahabat tahu dia ni munafik. Jadi haram disolatkan untuk dia dan dimohon rahmat untuk dia. Ada seorang sahabat, dia masuk Islam, India. Tapi itulah tak nak belajar, ajak mengaji pun tak mau nak belajar mengaji. Kita buat kelas ajak ikhra pun mari sekali dua, lepas tu tak mari dah. Lepas tu kena kelas-kelas tutup. Dia kata apa? Saya kata lah. Dia kata saya tak kira Ustaz. Saya akan doakan juga untuk ayah saya. Ayah abang mati je lah. Mati itu tak boleh orang haram. Saya tak kira. Ya, saya dah doa juga. Boleh tak? Saya dah beritahu pada dia hukum kan. Itulah. Ajak nak ajar tak mau. Lama dah masuk Islam. Saya duduk situ dalam 16 tahun dah. 16 tahun dah saya kenal dah. Islam lah. Bukan malah lagi dah. Tapi tak nak ajar. Saya ajar lepas ajak ngaji ikhra. Ngaji 2 kali, 3 kali. Tapi ngaji itu je rupa penuh. Geng tutor kan. Tak nampak kita apa asap kan. Ikhlas satu tu dah habis. Saya pun tak tahan dah. Asma. Kan tutup tak pergi kelas dah. Kan. Kita buat kelas tempat lain dia pun tahu. Dia tak ada jawab ikut. Tak apa pergi luar dia tahu. Pergi dulu tak tahu kau mati dulu. Tak nak buat macam mana kan. Kita nak kerja lagi. Hari ni. Dia kata saya tak kira. Saya nak doa je. Doa tak makbul. Bahkan haram dosa. Buat dia tu. Kita tengok nota tu Syekh nota Syekh Al-Bani kata orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kufuran serta menzahirkan Islam. Kita tahu lah kekufuran mereka terzahir daripada perkataan dan ucapan mereka yang menghina sebahagian hukum-hukum syariat dan mengutuknya, daripada dakwaan mereka bahawa dia menyalahi akal dan fitrah. Kata mereka kan agama ni macam racun kan? Ada orang yang pakai tudung apa semua tadi kan, tapi dia condemn hukum Tuhan, dia pakai tudung. Hakikatnya telah diisyaratkan oleh Tuhan, oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu fi yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Patutkah orang-orang munafik yang ada penyakit keraguan dalam hati mereka menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menedahkan perasaan dendam dan hasad dengki mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan umatnya? Dan sekiranya kami kehendaki Allah, dan tentulah kami akan perkenalkan mereka kepadamu wahai Muhammad, lalu engkau mengenali mereka dengan tanda-tanda yang menjadi sifat mereka, dan demi sungguhnya engkau akan mengenali mereka daripada gaya dan tutur kata mereka. Dan ingatlah kamu semua bahawa Allah mengetahui segala yang kamu semua lakukan. Golongan munafik seperti mereka ini ramai di zaman kita lah. Allah musta'an. Saya kata zaman kita hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Itu orang munafik ni ramai lah. Mengaku Islam tapi tak suka kepada Islam. Kemudian di sini diharapkan itulah sambungan dari tadi kan, poin yang ke-61 tu, diharapkan untuk solat mohon keampunan serta mohon rahmat untuk orang kafir dan munafik kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu wahai Muhammad mensolatkan jenazah seseorang dalam kalangan mereka, jadi orang-orang munafik itu, buat selama-lamanya. Dan janganlah kamu berdiri di sisi kuburnya untuk mendoakan keampunan buatnya. Hal itu kerana sungguhnya mereka telah kufur dengan Allah dan Rasulnya, dan mereka telah mati dalam keadaan fasik neraka. Orang munafik ini teruk pada orang kafir lagi lah. Fi darkil asfali minan nar.
daripada jadi kerak api neraka. Nah, alim bawah sekali. Kata orang munafik. Teruk belum kafir lagi lah. Kemudian begitu juga berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kemudian terjemah dia, aku mendengar seorang laki-laki sedang berdoa memohon keampunan buat ibu bapanya yang musyrik. Lalu aku berkata kepadanya, kamu memohon keampunan untuk kedua ibu bapamu sedangkan kedua-duanya yang musyrik? Lelaki itu menjawab, bukankah Ibrahim telah memohon keampunan buat ayahnya yang musyrik? Ali radhiyallahu anhu sambung cerita, lalu aku sebutkan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Lantas turun ayat ni, ya? Ayat daripada surah Taubah ayat 113 sampai ayat 2 ayat 114 lah. 2 ayat kan. Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Anda lihat, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun bagi orang yang musyrik, sekalipun mereka itu daripada kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu merupakan ahli neraka. Dan bukanlah permintaan ampun daripada Ibrahim buat bapanya itu dibuat, melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Dia pernah janji pada ayah dia, kan? Aku akan mohon keampunan untukmu. Bila Allah telah larang, Nabi Ibrahim taklah minta ampun lagi. Apabila ternyata kepada Ibrahim AS bahawa bapanya itu musuh Allah, maka dia pun berlepas diri daripadanya. Semuanya Ibrahim AS itu berhati lembut lagi penyabar. Dalam hadis disebut di akhirat nanti, Ibrahim jumpa ayah. Dan dia kata, Ibrahim, hari ni aku ikut kau, kan? Jadi maknanya, kan? Dulu aku tak ikut, siapa nak ikut lah. Aku dah tahu lah, dah tengok lah. Jadi maknanya Ibrahim pun kata, Tuhan, dulu Engkau telah menjanjikan aku bahawa Kau tidak menghinakan aku pada hari kebangkitan, kan? Ini ayahku, kan? Allah kata tak lah, kan? Dia tak ada arah habis lah di dunia lah. Tapi tengoklah di bawah kakimu. Maka Nabi Ibrahim pun tengok di bawah, dia nampak ayah dia tak ada arah. Dia nampak hanya seekor dubu yang berlumuran tahi dan najis kencing, kan? Depan dia. Maka diambil oleh malaikat, dicampak ke dalam neraka. Maknanya jadi orang tak tahu itu ayah Nabi Ibrahim AS. Tidak Nabi Ibrahim, tidak orang tahu Ibrahim ayah dia bermusuh neraka. Orang tak kenal ayah dia. Jadi dubu yang berlumuran najis dicampak dalam neraka. Adalah dia disebut dalam hadis lah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Majmu', mensolatkan mayat orang kafir dan memohon keampunan buatnya adalah haram dengan nas Al-Quran dan ijma'. Ini persepakatan para ulama. Saya, yakni Syekh Al-Albani kata rahimahullah, saya katakan, dengan demikian kamu dapat mengetahui kesilapan sebahagian orang Islam hari ini yang mendoakan rahmat dan keredaan buat sebahagian orang kafir. Sampai dia berkata, rest in peace. Maradona berhenti kan? Semoga berehat di sana. Berehat benar. Kan? Apa Lenin mati pun, semoga rehat di sana. Rehat, sakit. Kan? Abadan abidi. Ayolah. Ini banyak berlaku dalam kalangan sebahagian penulis akhbar dan majalah. Inilah. Sesungguhnya Syekh kata, saya sendiri telah mendengar seorang penguasa Arab yang terkenal, tak kita nama-nama, dengan pegangan agamanya yang kuat, namun mendoakan rahmat buat Stalin. Doa rahmat buat Stalin.
seorang komunis yang teramat memusuhi Islam. Ini berlaku dalam ucapannya untuk pemimpin itu pada hari kematian pemimpin tersebut. Dan ucapannya itu disiarkan di radio. Tidak boleh. Karena barangkali dia tidak mengetahui hukum seumpama ini. Akan tetapi yang peliknya adalah terdapat sebahagian pendakwah Islam yang melakukan perkara ini. Dia menulis dalam risalahnya, semoga Allah merahmati Ibn Shaw. Sebagian orang yang dipercayai telah menceritakan kepada saya bahawa seorang syekh telah mensolatkan mayat Ismailiyah, Syiah Ismailiyah ni, Batiniyah, buat ni kafir. Sedangkan beliau beriktikad bahawa golongan Ismailiyah bukan orang Islam, tapi solat juga jenazah kat Ismailiyah tadi. Kerana mereka percaya bahawa solat dan ibadah haji ini tiada, dan mereka juga menyembah manusia. Kok Ismailiyah ni dia berkata haji tak ada, dan mereka semua manusia. Sembah wali-wali dia bawa kan. Walaupun begitu, syekh tersebut tetap mensolatkan mayat mereka kerana kemunafikan dan bermuka-muka dengan mereka. Mungkin dia ada pangkat apa semua sekali kan, jawatan dan sebagainya. Allah musta'an. Syiah Ismailiyah, Syiah Batiniyah, yang semua minyak sembahyang batin, semua batin, kan? Batiniyah. Yang ke-62, solat jenazah wajib dilakukan secara berjemaah seperti solat 5 waktu berdasarkan 2 dalil. Solat jenazah ni dilaksanakan berjemaah. Pertama, di sini Syekh rahimahullah dia berpendapat juga bahawa solat fardu 5 waktu ni juga wajib. Kerana Nabi Islam melaksanakannya secara berjemaah, secara berterusan. Solat jenazah Nabi tak pernah solat seorang-seorang. Ketiga, solat jemaah. Solat jemaah, solat fardu. Tapi pernah sembahyang seorang. Ya. Dia solat dengan para sahabat bersama-sama. Kedua, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu semua solat sebagaimana kamu semua melihat aku solat. Dan Nabi melaksanakannya dalam keadaan berjemaah. Tidak mengelirukan dengan apa yang kami telah sebutkan, bahawa para sahabat solat ke atas Rasulullah SAW secara bersendirian tanpa diimamkan oleh sesiapa. Di mana ya, sahabat-sahabat sembahyang ke atas Nabi masing-masing. Pihak ramai-ramai berdiri masing-masing takbir. Solat ke atas jenazah Nabi SAW tidak ada yang mengimaminya, masing-masing. Kerana ia merupakan isu khusus yang tidak diketahui sebabnya. Oleh itu tidak boleh meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW secara berterusan sepanjang hayatnya, yang penuh dengan keberkatan, hanya dengan berdalilkan perbuatan para sahabat tersebut. Dan sahabat-sahabat semua solat kata Nabi Islam secara bersendirian. Lebih-lebih lagi kisah tersebut Syekh kata tidak sahih sanadnya untuk dijadikan sandaran. Sini sanadnya tak sahih. Walaupun dia diriwayatkan dengan berbagai sanad yang saling menguatkan antara satu sama lain. Jika boleh diharmonikan antara perbuatan sahabat tersebut dengan petunjuk Nabi SAW yang berjemaah pada solat jenazah, maka itulah pegangan kita. Jika tidak, maka petunjuk baginda SAW didahulukan. Kerana ialah lebih sabit dan lebih menepati petunjuk yang ini, melaksanakan solat jenazah dengan berjemaah. Sekiranya kaum muslimin mensolatkan jenazah secara bersendirian, maka gugurlah kefarduan. Namun mereka berdosa kerana tidak melaksanakan solat tersebut secara berjemaah. Wallahu a'lam. Tapi kalau solat jenazah sudah dilaksanakan secara berjemaah, semua kita main-main, kita tinggal seorang belum solat, ini solat. Itu solat seorang-seorang pun. Sebab tadi pada buat jemaah semua kita lewat dia kan. Seorang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Majmu', Al-Majmu' Fatawa, dia kata diharuskan solat jenazah secara sendirian tanpa khilaf. Harus.
Tetapi yang sunnahnya adalah dilaksanakan secara berjamaah berdasarkan hadis-hadis yang masyhur dalam as-sahih serta ijma' ulama Islam. Ini kataan An-Nawawi rahimahullah. Tapi yang paling kuat yang tadi lah, mana jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal walau Nabi tak pernah buat walau sekali solat jenazah seorang-seorang. Kemudian yang ke-63, kurang-kurang jemaah dalam solat jenazah ialah 3 orang. Seperti mana dalam hadis Abdullah bin Abi Talhah, dia kata anna Talhah da'a Rasulullah SAW ila Umair bin Abi Talhah hina tuwfiya. Talhah ni dia panggil Nabi SAW untuk solat ke atas jenazah anak dia Umair ketika Umair wafat. Fa'atahu Rasulullah fasalla alaihi fi manzilihi. Nabi datang, dia bersolat di atas jenazah Umair tadi di rumah dia, rumah Talhah. Ya. Faqaddama Rasulullah sallallahu Rasulullah pun pergi ke hadapan dan Abu Talhah di belakang Nabi sallallahu dan Ummu Sulaim di belakang Abu Talhah. Ini cerita mak Ummu Sulaim ni mak anak Islam. Kan ketika ayah dia Malik tu, ketika Nabi sallallahu sampai ke Madinah, ayah dia tak mau masuk Islam, ayah dia benci kat Rasulullah. Ayah dia lari pergi ke Syam, masuk Kristian di sana. Malik ni. Jadi Ummu Sulaim ni janda. Abu Talhah ni masa tu dia musyrik ni. Dia main minang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kata, orang macam kamu ni tak layak ditolak. Tapi aku muslimah, kamu musyrik. Mana boleh nikah? Kalau aku masuk Islam, kamu nikah tak? Kalau Islam, aku nikah. Jadi Abu Talhah pun masuk Islam. Bukan masuk Islam pasal nak nikah tu. Jadi bila masuk Islam, dia pergi maknanya minang Muslim, nikah boleh tak? Yang cerita ni, ada cerita kisah dia. Pernah dengar kisah tu kan? Kisah yang baby dia sakit tu. Jadi keluar rumah, dia balik rumah. Jadi mana bila masa dia keluar rumah tu, baby dia mati ya? Kan? Jadi bagi Abu pula pernah dengar lah hadis tu. Jadi kita skip lah. Sorry sama orang. Kalau tak pernah dengar tu, dia cerita dekat-dekat je lah. Baby dia mati, dia balik rumah tanya, baby kau macam mana? Jadi kita okey. Kan dia tengah berehat. Padahal dah ke bumi lah. Dah bumi lah. Tak bang lelaki dah. Dia orang bang lelaki dia balik, dia masak, makan apa semua kan. Dia bersiap solat dan lawa kat bini lelaki dia tengok dia training. Maka dia bersama malam tu, lepas siap semua dia kata, betul lah. Kalau orang pergi pinjam barang kita, dia ambil balik je lah. Semua kita pergi balik, barang dia ambil balik. Itulah anak kamu kita, buat pergi pinjam tu ambil balik. Dia dengar anak, dia lompat pergi, dia marah. Esok dia berceritakan Nabi Islam, Nabi kita mendoakan keberkatan untuk mereka berdua ni kan. Lepas tu lahirlah zuriat-zuriat dia tadi. Ini kisah ni lah. Umair bin Abi Talhah ni mati ni, baby ni kan. Mati. Jadi dia panggil Nabi Islam, pergi rumah dia, Abu Talhah. Kan? Di belakang Nabi dan Ummu Sulaim di belakang Abu Talhah. Dan orang lain tak ada. 3 orang lewat. Nabi SAW, Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Kemudian yang ke-64, semakin ramai orang yang solat jenazah, maka itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk jenazah. Kalau Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin", tidak ada satu jenazah pun yang disolatkan oleh sekumpulan orang Islam yang sampai bilangan mereka sehingga 100 orang. Dan kesemua mereka memohon syafaat untuknya, doa. Kan? Dalam sebuah hadis yang lain, nescaya diampun baginya. Kan? Semua orang minta doa. Doa untuk dia. Orang yang tidak dibutuhkan Allah Ta'ala ni kan, saat dia orang bayar, maka diampunkan bagi dia. Boleh jadi dikurniakan keampunan buat jenazah walaupun tak sampai 100 ahli jemaah yang solat jenazah. Jika mereka merupakan orang Islam yang akidah mereka tidak bercampur dengan kesyirikan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, maksud hadis, tiada orang Islam yang mati lalu disolatkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, melainkan Allah perkenankan syafaat mereka buatnya.
Masya Allah. Tapi hari ini kita tengok suasana yang tidak menyenangkan. Ramai orang pergi masjid. Hak sembahyangnya apa kerat dah. Hak duduk luar tu lama. Tapi dia bisa rokok. Tapi dia bersembang. Saya tahu lah belah-belah tempat saya duduk tu. Belah ni saya tak tahu lah. Tengok. Betul sembahyang jenazah. Orang pahala satu kerah. Besar bukit ukur tu. Ada pahala kau. Orang dah lihat tidur sana. Dia kata, Ram, Ji, jom sembahyang. Aku nak betul nak sembahyang. Mati dah pagi tu pun. Saya pun baru tahu saya mati. Lama tak jumpa dia, kita pindah rumah. Saya pun dah jumpa anak dia, anak tiri lah. Saya ayah pergi. Ayah mati lah dia tak. Duduk belah kedai ni lah. Tak mana dulu, cakap pelik siang. Belah mana cakap pelik siang ni. Bukan belah orang. Belah orang kampung, belah orang. Tadi kita cakap pelik siang, belah padang sana pelik sikit lah. Tapi dia ni belah-belah tau kan. Tak apalah. Cerita dia. Aku tak pernah sembahyang dia tau. Aku tahu tak pernah sembahyang. Apa haji ikut lah. Tak kerti niat. Alah, lihat dia nampak jenazah depan kita tu dah niat. Kan? Kita nak buat apa? Main jenazah. Kan? Jenazah ada apa takbir. Tak tahu ikut lah tu imam depan. Kali tu lah. Lepas tu saya jumpa dia. Baru ni tanya anak dia, mati setahun dan 2 tahun mati. Pahala. Allah maafir lahu. Kan? Tapi dia jumpa pergi masjid lah, sembahyang kan. Tapi aja lah. Apa yang tak sembahyang? Mungkin dia berfikir macam tu kot. Tak erti niat. Tak erti niat. Susah ni, sembahyang ni susah. Sebab tu orang yang baru masuk Islam ni kan. Kira dia belajar niat lah. Sahaja aku, tak habis-habis. Tu doa Allah orang takbir tu heran sekali ya. Lepas lebih takbir salat jenazah. Allah tak masuk pun Allahu Akbar. Sekali ya. Nak boleh Allahu Akbar 3-4 kali Allah. Ayun tangan. Kesian. Pasal niat ni. Malam saya pergi belah Kelang. Saya lalu satu sekolah dengar tu. Niat hadir ke sekolah pada juga. Saja aku hadir ke sekolah. Rupanya hadir ke sekolah pun dan niat lafaz. Saya pun sahabat sekolah mana? Saya tahu sekolah tu. Saja aku kan hadir ke sekolah. Tak tahu lah apa rakaat tu. Lillahi ta'ala. Pukul 7 sampai pukul 12 tengah pun. Tak tahu lah. Lillahi ta'ala. Niat ke lafaz. Ni. Dia kata yang ke-65 disunatkan untuk dibuat 3 saf atau lebih di belakang imam berdasarkan 2 hadis yang saling menguatkan antara satu sama lain. Rujuklah kedua-duanya dalam kitab asal. Dia ada kitab asal dia depan ni. Tak salah. Ni kitab ringkasan. Kemudian yang ke-66, jika tiada bersama imam melainkan hanya seorang lelaki, maka dia tidak berdiri di sebelah imam seperti solat fardu, tetapi hendaklah dia berdiri di belakang imam. Ini berdasarkan hadis terdahulu pada poin ke-63 tadi lah, hadis Abu Talha tadi kan. Talha tadi. Jadi kita kata tak ada aku nak takkan satu kampung ada 2 orang pun. Kampung tu 2 orang ada. Takkan pun kan. Dia tak bagi kampung. Tu mungkin dalam hutan. Kampung ni orang ramai. Tapi itulah saya pun tengok. Saya tengok di kampung ke, di bandar ke mana kan. Ramai orang tak solat jenazah. Buat pergi masjid, pergi. Tapi dia pun tak sembahyang jenazah. Tengok kau ramai luar kan. Orang lelaki, ada orang perempuan. Orang buat pula pasal tak bayar jenazah, pasal tak bawa telekung. Maknanya tutup orang ni sembahyang je tau. Tudung atas kepala tu pula tak tutup orang. Pergi lah sana sini buat telekung. Mesti tak sembahyang, lupa buat telekung. Nantilah kita jamak sekali 3 hari.
sembahyang. Jauh lagi lah. Ke-67, pemimpin atau pemerintah atau penggantinya lebih berhak untuk menjadi imam solat jenazah. Imam pada solat jenazah berbanding wali jenazah. Ini berdasarkan hadis Abu Hazim. Dia berkata, mana hadisnya? Aku benar-benar telah menyaksikan hari kewafatan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Lalu aku melihat Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Sa'id bin Al-As sambil dia menekan di leher Sa'id, majulah ke depan. Jika ia bukan sunnah, nescaya aku tidak akan mengedepankanmu. Jadi ya. Sa'id waktu itu ialah pemimpin di Madinah. Dia benar. Dan antara mereka ada sesuatu yang berlaku, sudah ada clash lah. Salah sahabat-sahabat ni orang tinggal juga. Tak puas hati kau ni, tak puas hati kau tu. Dia Hussein ni tak suka dengan Sa'id ni. Tapi dah dia ketua itu, jadi imam firman. Kalau bukan sunnah, kita suruh orang lah. Aku jadi imam sendiri. Jadi kalau tempat kita menanyakan untuk imam jadi imam, jadilah imam. Tapi kalau solat jenazah ni sunnahnya mula dengan takbir, Allahu Akbar, habis dengan salam. Dia bukan mula dengan Al-Fatihah. Solat jenazah bukan mula tu. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح مشايخنا ودام macam lagi lah. Sayyidina lahumul Fatihah. Lepas tu pula sebelum tu nanti bila as-salatu jami'an. As-salatu jami'ah. Mana dia belajar ni? Dia tak belajar. Solat jenazah ni bukan ada takbir. Mana? Bukan ada bukan ada iqamah. Bukan ada nak solat tu jamiah, mana ada? Tidak. Tengok saf dah settle semua. Takbir ada haram. Mudah lah. Paling mudah. Tapi dia pun nak cari yang payah. Lepas tu tak buat bila payah tak buat. Ramai tak buat. Kita kata mudah lah. Dia takkan kau mudah sangat. Kita dah bagi kita mudah, dia takkan mudah sangat pun. Ada mudah, apa mudah buat. Kemudian, jika pemimpin atau penggantinya tidak hadir, ketua kampung, maka yang menjadi imam ialah orang yang paling banyak hafalan Quran. Kemudian mengikut tertib berdasarkan sabda Nabi SAW. Mana hadis? Yang menjadi imam kepada suatu kaum ialah orang yang paling banyak hafalannya bagi kitab Allah, ini Al-Quran. Jika hafalan mereka sama banyak, maka yang menjadi imam ialah orang yang paling mengetahui sunnah. Jika mereka sama pengetahuan tentang sunnah, maka yang menjadi imam ialah orang yang paling dahulu hijrahnya. Jika mereka sama-sama berhijrah, maka yang menjadi imam ialah orang yang terlebih dahulu memeluk Islam. Janganlah seorang lelaki menjadi imam pada seorang lelaki yang lain di kawasan kerajaannya. Melainkan dengan izinnya lah. Dan janganlah seorang lelaki duduk di rumah seorang lelaki yang lain pada tempat yang dia, yang tuan rumah tersebut, dia kata melainkan dengan izinnya. Maksud begini, saya pergi rumah sahabat kita, dia suruh masuk, saya pun masuk. Jadi saya tak duduk melainkan dia suruh duduk. Dan ataupun dia tunjuk, saya akan duduk di tempat yang dia tunjuk. Sila duduk kata. Maka saya akan tengok tangan dia tunjuk kat mana. Tak boleh bagi saya, dia suruh duduk, saya pergi duduk. Atau saya duduk situ. Duduk. Tak boleh duduk tempat dia, dan duduk tempat yang dia bagi kita duduk. Itu adab. Adab kita tengok kawan-kawan. Kalau kita duduk duduk tak mana. Duduk tak mana nak duduk, tak apa. Tapi tak duduk. Dia lebih tahu keadaan rumah dia macam mana. Tak mau tengok orang isteri dia ke anak dia ke apa lah. Jadi kita orang belajar dia macam tu lah. Kita masuk rumah kawan kita, dia suruh masuk, kita masuk. Dan duduk tempat yang dia tunjuk. Kalau nak sembahyang, kita tak boleh pandai-pandai jadi imam.
Melainkan dia kata, siapa imam? Itu aku malah tuan. Itu. Jadi mana kalau disuruh kita baru kita jadi imam. Dia tidak, dia adalah imam. Baik, dia kata di sini yang menjadi imam pada suatu kaum ialah orang yang paling banyak hafalan Qurannya walaupun dia masih kanak-kanak yang belum baligh. Berdasarkan hadis Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Dia kata annahum yakni qaumahu wafadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Amr bin Salamah ni dia ikut kaum dia. Pergi jumpa Nabi sallallahu belajar bahasa Islam dekat Nabi. Falamma aradu an yansarifu, bila depa ni nak balik kampung mereka, qalu ya Rasulullah, depa tanya, ya Rasulullah, man ya'ummuna? Siapa nak jadi imam kami? Qala aktsarukum jam'an lil Quran atau aqdal lil Quran. Maka kata Nabi sallallahu orang yang paling banyak di kalangan kamu yang himpun Quran, yang hafal Quran. Falam yakun ahadun min al-qaumi jama'a ma jama'tu. Tak ada seorang pun di antara orang tua-tua ni yang depa hafal Quran macam aku hafal. Aku paling banyak hafal Quran daripada depa. Nah, budak ni Amr bin Salamah ni. Faqaddamuni wa ana ghulamun wa alayya shamlatun li. Ya? Dan depa suruh aku jadi imam, balik kampung aku jadi imam. Dan aku ni hanya ada kain selimut di atas belakang, tak kain selimut dah. Ya? Qala fama syahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahum. Dia kata aku tak pernah pergi mana-mana program jemaah ni melainkan aku yang jadi imam di kampung tu. Dia budak ah. Wa kuntu usalli ala janaizihim ila yaumina hadha. Dan aku ni solat, jadi imam solat ke atas jenazah mereka sampai hari ni aku jadi imam dia. Daripada kecil. Ada dia. Jadi nak terjemah baca lagu tu baru terjemah. Kalau baca terjemahan saja dia jadi kaku. Tak apa. Ya. Kita driver tapi tak apa. Orang driver kita driver. Orang tekan brek kita jalan tak apa. Brek kita pegang. Baik. Yang 69, apabila berhimpun banyak jenazah yang terdiri daripada laki-laki dan wanita. Ramai jenazah ni. Ada laki-laki yang mati sendiri kan. Satu family ada suami, ada isteri, ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Maka mereka disolatkan dengan sekali solat saja. Letak sekali jenazah semua tadi. Diletakkan jenazah laki-laki menghadap ke arah imam, maksud depan imam lah. Di belakang kan. Atok lah. Atok macam tu, bukan atok panjang macam tu. Atok macam tu. Ke arah kiblat. Ya? Jadi letakkan laki-laki berhampiran dengan imam wan nisaa yalina al-qiblah. Perempuan sana. Jadi kalau ada ayah dia, ada anak laki-laki, 2-3 orang, lepas tu rumah dia. Baru hak perempuan tadi kan. Itu maksudnya. Wan nisaa yalina al-qiblah fasaffahunna saffan wahidan. Buat satu saf. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب. Dan diletakkan jenazah Ummi Kalsum binti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhu. Dia Ummi Kalsum ni anak Ali, tapi dia isteri Umar bin Al-Khattab. Hadis ni, ya kan? Orang kata apa? Sebagai penolakan terhadap Syiah yang kutuk sahabat-sahabat. Syiah kan? Tengok dalam YouTube kan, dia buat kek. Kan? Sampai dia pun kata, laknat atas Abu Bakar, laknat atas Umar. Kata dia potong kek tau. Abu Bakar, Umar dalam neraka. Dia buat lagu kan, lagu Happy Birthday tu kan. Syiah, dia tengok dalam YouTube. Dia tengok kan? Buang masa. Kan? Syiah kan? Syiah mana? Syiah Iran tu lah. Syiah ni maknanya dia pun kutuk sahabat-sahabat macam Umar. Ini Ali kahwinkan anak dia dengan Umar. Umar tu menantu dia. Radhiyallahu anhu. Wa ibnillah, mati sekali dengan anak. Maknanya mak mati dengan anak ni. Mati sekali ni. Yuqalu lahu Zaid. Wudi'a jami'an, diletak sekali untuk disolatkan.
jenazah Ummi Kulsum dengan baby dia. Wal imamu yaumaidin Sa'id bin al-As. Imam itu Sa'id bin al-As lah. Wa fi an-nas Ibnu Abbas. Di kalangan manusia hari itu ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id, ada Abu Qatadah. Ini sahabat-sahabat Sa'id. Ya? Fa wada'a al-ghulama mimma yali al-imam. Maka diletakkan baby tadi kat dengan imam. Baby laki-laki, Zaid nama dia. Empat imam. Mak dia selepas tu. Faqala rajulun. Ya, maka kata seorang laki-laki, fa ankartu zalika, aku mengingkari demikian itu. Kenapa buat macam ni? Fa nazartu ila Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah. Aku tengok pada sahabat-sahabat ni semua kawan dia kata. Fa qultu, ma hadhi? Ma hadha? Aku kata apa ni? Fa qalu ya sunnah. Sahabat-sahabat dia kata, sunnah. Cara solat jenazah lebih pada seorang. Gitu. Tapi kedudukannya, kalau jenazah wanita, mana imam tu dia berbetulan dengan bahagian pinggang dia lah. Kan? Kalau jenazah laki-laki, imam tu berbetulan dengan bahagian kepala dia. Dia nampak tak boleh kan? Jenazah perempuan. Ni imam. Kan? Ni kiblat lah ni. Kan? Jenazah laki-laki macam tu. Kepala kan? Jadi maknanya perempuan di sini, ni kiblat. Macam tu. Ya. Tak ada nampak kan ni? Kan? Jadi kita nampak je. Tak ada lukis nak. Ya. Lukis tu pasal lukis pucuk kan. Okey, tak apa. Boleh faham insya-Allah kan boleh kan. Cerita betul lah. Kemudian yang ke-70. Boleh mensolatkan jenazah satu persatu. Boleh. Kerana inilah yang asal dan pindah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap orang yang mati syahid pada perang Uhud. Seperti yang telah disebutkan pada poin ke-60 dulu. 10 poin lepas lah. Ya. Yang ke-71, harus mensolatkan jenazah dalam masjid. Boleh. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu." Ketika Sa'd bin Waqqas meninggal dunia. Sa'd bin Waqqas ni mati di Madinah. Dia berkata di China ada kubur sahabat kan? Kubur sahabat mana? Dia berkata, saya kata Sa'd bin Waqqas, dia berkata, siapa dia dua-dua jenazah? Dia mati di Madinah. Kubur dia dah di belakang, bukan di China. Itu Sa'd lain pun. Jadi bila dia wafat, arsala azwajun Nabi SAW an yamurru bi janazatihi fil masjid. Jadi isteri-isteri Nabi ni, dia bagi tahu dekat orang, hampa bawa jenazah Sa'd ni mai ke masjid. Kami nak sembahyang. Fa yusallina alaihi, maka dia nak solat ke atas jenazah Sa'd ni. Lalu ke dalam masjid. Fa fa'alu, maka sahabat-sahabat pun marilah jenazah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaihi. Maka diletaklah depan bilik apa nama isteri-isteri Nabi SAW tadi. Maka dipersolat ke atasnya. Ukhrija bihi min babil janaiz alladhi kana ila al-maqa'id. Maka dikeluarkan jenazah dia tadi ke pintu jenazah lah. Ya, pintu bawah jenazah. Fa balaghuna anna an-nasa 'abu dhalika. Maka sampailah berita kepada isteri-isteri Nabi tadi bahawa orang ramai mencela perbuatan itu. Mereka tak tahu. Isteri-isteri Nabi ni kan, isteri Nabi dia tahu hukum. Jadi bila dia dengar orang cela perbuatan mereka kata hadhihi bid'ah. Mereka kata ni bid'ah ni, sembahyang jenazah dalam masjid. Ma kanatil janaiz yadkhulu biha al-masjid. Mereka kata mana ada jenazah boleh masuk masjid. Fabalagha dhalika Aisyah,
Sampai perkhabaran itu kepada Aisyah bahawa mereka berkata demikian. Faqalat, maka Aisyah kata, ma asra'an nasa ila an ya'ibu ma la ilma lahum bihi. Apa jangan cepat sangat mereka ni mencela sesuatu yang mereka tidak ada pengetahuan tentangnya. Tak erti tanya. Jangan dulu hantar. Tanya dulu. Dah tak erti. Soal. Jadi gitu. Abu alaina, mereka mencela kami ayyumarra bi janazatin fil masjid, bahawa dibawa lalu jenazah ke dalam masjid. Wallahi, kata Aisyah, demi Allah, ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda wa akhihi illa fi jawf al-masjid. Nabi tidak mendirikan solat ke atas jenazah Suhail bin Bayda dan saudara laki-lakinya melainkan dalam masjid ni. Dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-72. Tetapi yang terbaik ialah solat jenazah dilakukan di luar masjid lah. 48 kan? Masjid. Iaitu di tempat yang disediakan untuk solat jenazah padanya. Seperti mana dilakukan pada zaman Nabi SAW. Dan itulah kebiasaan petunjuk baginda mengenai hal tersebut. Sembahyang di luar masjid, di pekarangan masjid. Tak pernah buat lah. Orang kita kalau kita buat, ada pun tak tahu pernah buat ni, memang pelik. Just sembahyang raya. Sembahyang raya ni, sembahyang raya ni sunnah yang bukan dalam masjid. Bukanlah sunnah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak pernah tinggal masjid dia, melainkan untuk solat raya dan solat jenazah. Solat fardu Nabi tak tinggal, tak bayang di luar masjid lah. Masjid. Solat raya ni itulah, tapi kembali kepada waliul amri lah, ketua kan, wakil rakyat. Jadi orang ada ilmu ni lah, tak bagi cadangan. Tu okey. Beritahu orang kampung kita kan, sembahyang raya stadium. Buat sembahyang raya di stadium. Bukan selawat perdana. Selawat perdana ni mana ada, sunnah Nabi tak ada. Buatlah solat raya perdana. Masuk perdana ni mana? Semua orang sembahyang ni. Solat raya. Sebab orang kita ni dia tak boleh. Takkan sembahyang tak tenang tu kan. Lagi bukan kucing, kencing, berak tu. Jadi was-was. Jadi kita ni nanti tengok depan ada mata. Depan mata kita ada. Tak ada. Masa tu kita boleh praktis sembahyang pakai kasut. Sunnah solat pakai kasut. Sekali-sekala kan. Nabi kita sallu fi ni'alikum. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud. Hendaklah kamu menyalahi orang-orang Yahudi. Sallu fi ni'alikum. Sembahyang dengan kasut-kasut kamu. Boleh bayang pakai kasut, tapi janganlah masuk pakai kasut. Tentang boleh sunat kan, naik kasut sekali masuk baju lagi. Siapa nak? Dah lah maknanya. Kalau kita di padang, di kebun kan, solat. Bayang kasut-kasut kan, kasut bot kan, kasut slipper, bayang masalah. Habis itu najis kan? Tengok tapak kaki, tak ada najis. Bayang kalau ada najis, tanya di tanah. Sebab perbuatan Nabi SAW. Nabi solat dengan kasut, pakai kasut. Lepas tu tengok solat Nabi tanggai kasut. Sahabat pun di belakang Nabi tanggai kasut juga. Lepas bayang Nabi kita bersepah buang kasut. Lepas tu aku tengok Nabi buang kasut. Buang kasut lah. Nabi kata, dan Jibril mari beritahu kat aku, kasut dah najis. Nabi kita bila apa datang tempat solat, tengok dulu buat tapak kaki ni. Kalau ada najis, tanya di tanah. Tanya. Bagi hilang. Solat dengan kasut. Mudah kalau kita mengaji tahu. Kalau kita mengaji tak tahu, kita ada was-was betul lah. Kan? Janganlah takut tengok ketik cicak atas ni pakai teropong. Teropong cicak kenal. Jalan pun pakai ujung jari lah. Tubik tak tanah. Bila kata hang ni hantu raya ke apa? Jangan takut pijak tu cicak. Bukan macam tu. Jadi agama jadi apa? Susah kan? Jadi kalau orang tengok orang masuk Islam, orang payah agama ni kan. Agama yang payah ni, agama Yahudi Nasrani itu payah. Payah lagu mana? Mereka ni tak boleh nikah.
Tok umur di mana ni nikah? Tak tahu lagi. Kan? Kita nikah dapat apa lah? Kan? Oh, kemudian dia kata yang kubur tadi 72 kan? Dah baca dah kan? 72 tak baca lagi? Baca dah? Mana yang hadis bawah tu? Dia kata sini okay. Anna al-Yahud ja'u ila Nabi SAW birajulin minhum mamra'atin zanaya fa'amara bihima farujima qariban min mawdi' al-janais inda al-masjid. Sebanyak orang Yahudi datang menemui Nabi SAW sambil membawa seorang lelaki dan perempuan dalam kalangan mereka yang telah berzina. Lalu baginda memerintahkan agar mereka berdua direjam berdekatan dengan tempat jenazah di masjid, tempat orang solat jenazah direjam dengan batu sampai mati tadi. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, semuanya tempat solat jenazah itu terletak di sebelah masjid Nabi SAW di bahagian timur. Ya. Okey, kalau kita bakar, mana bakar? Bakar belah ni kan? Kiblat. Bakar belah ni kan? Sebelah ni kan? Ayat. Beliau berkata lagi di tempat lain, dan tempat solat yang biasa dilakukan padanya solat hari raya dan solat jenazah terletak di arah Baqi' al-Gharqad. Bukan ya? Belah kiri kita, belah kiri kiblat kan? Yang 73, tidak boleh solat jenazah di celah-celah kuburan. Bawa jenazah budak semua celah-celah kubur solat di situ. Tak boleh ya? Dia cerita kalau solat di kuburan ni orang dah kebumi lah. Kita tak ada. Kita main berdiri kubur di depan kita, kiblat sana, lepas kena takbir lah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalla 'ala al-janaiz baina al-qubur. Nabi SAW melarang solat jenazah di celah-celah kuburan. Daripadanya juga kana yakrahu ayyubna masjidun bainal qubur. Rasulullah membenci pembinaan masjid di celah-celah kuburan. Buat masjid, buat tempat solat kan. Hadis ini disokong oleh hadis mutawatir daripada Nabi SAW tentang larangan mengambil kuburan sebagai masjid. Hadis tersebut saya telah sebutkan pada awal kitab saya. Kitab dia apa? Tahdhirus sajid min ittikhadil qubur masajid. Maksudnya ugutan terhadap orang yang sujud, yang solat, yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Saya akan sebutkan sebahagiannya pada poin yang ke-126 nanti. Oh, belakangnya. Yang ke-74, imam berdiri di bahagian kepala jika jenazah itu laki-laki dan berdiri di bahagian tengah jika jenazah itu wanita. Terdapat dua hadis berkenaan ini, dan yang paling lengkap adalah hadis Abu Ghalib Al-Khayyat radhiyallahu anhu. Dia berkata, tengok mana dia. Aku menyaksikan Anas bin Malik mensolatkan jenazah seorang laki-laki. Beliau berdiri di sisi kepalanya. Dalam satu riwayat di sisi pangkal katil. Setelah jenazah itu diangkat, dibawa pula jenazah seorang wanita daripada suku Quraisy atau daripada suku Ansar. Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Abu Hamzah, ini ialah jenazah si fulan binti si fulan. Solatkanlah jenazahnya. Lantas beliau pun mensolatkan jenazahnya. Beliau berdiri di bahagian tengah jenazah wanita tersebut. Dalam satu riwayat di sisi punggungnya, dan jenazah wanita tersebut berada dalam keranda berwarna hijau. Dalam kalangan kami terdapat Al-A'la bin Ziyad Al-Adawi. Ketika dia melihat kedudukan imam yang berlainan antara solat jenazah dan jenazah wanita, jenazah lelaki dan jenazah wanita, dia bertanya, wahai Abu Hamzah, begitukah kedudukan Rasulullah SAW berdiri untuk solat jenazah lelaki dan berdiri untuk solat jenazah wanita? Anas menjawab, ya. Lalu Al-A'la berpaling kepada kami dan berkata, hendaklah kamu semua mengingatinya cara solat jenazah. Jadi kepala ni sama lah.
kepala berada di kanan kita lah. Kan? Jenazah ni laki-laki perempuan sama. Bukan laki-laki kepala bahagian belah kanan kita, perempuan bahagian kiri kita, pusing. Bukan macam tu. Sunnahnya sama. Dudukan kepala. Nanti kita tidur mengiring di atas kanan kan. Kepala kita belah sana, kiblat sana. Kepala sini. Ya, tapi kalau tengok, kalau di Malaysia ni, tahu lah dia. Dia perempuan, dia letak kepala belah kiri. Laki kepala belah kanan. Mana hadis berambil tu? Yang sahihnya adalah belah kanan. Tapi kalau dia perempuan, kita tak bergaduh lah. Kan? Solat jenazah tu sah lah. Sah solat jenazah tadi. Kan? Tapi menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Saya biasa buat macam tu. Kalau bisa meninggal, kali itu cucu saudara meninggal. Maknanya saya tu imam minta kepala belah kiri. Jadi baby lelaki. Minta kepala belah ni. Saya pergi pusing. Oh, marah tu imam tu. Kan? Tapi nampak macam mana dia tu imam kampung. Walaupun rumah tu rumah pak kita. Tapi dia tu imam kampung sehari pun nampak kita. Jadi tu imam ni air. Kan? Kita pun tak kata apalah sebab kita bukan orang kampung. Kita orang luar kampung. Kita kecil-kecil yang orang kampung. Lepas tu jadi orang kampung tu dah. Jadi maknanya kita semayang. Tapi dia memang marah pun lah. Kepala jenazah sepatutnya berada di belah kanan kita. Belah kanan kita? Ya, kiblat mana? Jatuh belah ni kan? Kanan tu belah mana? Belah tu kan? Belah tu. Nah, itu sunnah. Tapi kalau dia buat pusing, kita nak kata apa? Kalau kita boleh cerita sunnah ni, boleh cerita-cerita. Kalau nak cerita, baru nak cerita, dia tarik pisau macam tu lah. Kita pun duduk je lah. Sila. Gitu. Baik. Sifat solat jenazah yang 75. Takbir solat jenazah dilakukan sebanyak 4 kali. 5 sampai 9 kali takbir. Semua itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sah jika dilakukan salah satu daripadanya. Namun yang terbaik adalah dilakukan dengan pelbagai cara. Kita tahu 4 kali lah. Orang kita memang tahu 4 kali lah. Kalau buat lebih, Subhanallah, dia ikut. Terima dia kan. Terima dia ingat apa? Satu takbir dulu 50 sen lah. Dulu lah. 4 takbir RM2. Dulu lah. Lagi tak bagi pun lah. Dulu kita mengaji pondok, hari tu tunggu pula ada orang nak mati yang ni. Bukan biar. Orang panggil Pak Lebel Lalat. Lama orang mati tentu orang lah. RM2 lepas lah nasi belau. Dulu lah cerita tahun 80-an tu kan. Haji pondok. Duit tak apa dah. Tunggu orang mati. Tunggu orang mati kan. Biasa sah. Tapi kalau kita ada kereta apa lah, kita boleh nyari. Tak masuk solat hadiah lagi. Waduh solat hadiah. Dan sunnah tak ada lah, tapi hadiah pun ada lah. Lain pula. Lepas tu takbir apa? Ada tahlil mingguan, harian. Nasi belau lah. Nasi belau ni belau lah, tak sayang. Kedah tu lah nasi belau pun. Okey. Kita pun je berdoa. Kemudian dia kata di sini, rahimahullah, yang terbaik dilakukan dengan pelbagai cara. Terkadang begini dan terkadang begitu. Sebagaimana seumpamanya seperti lafaz-lafaz doa iftitah, tasyahud dan selawat Ibrahimiyah dan semisalnya. Jika mahu melazimi satu cara sahaja, maka lakukan empat kali takbir. Kerana hadis-hadis mengenainya lebih kuat dan lebih banyak. Makmum hendaklah mengikuti imam pada jumlah takbirnya. Penjelasannya terdapat dalam kitab asal ialah. Kemudian yang ke-76 disyariatkan mengangkat
kedua-dua tangan pada takbir pertama. Terdapat dua hadis mengenainya yang saling menguatkan antara satu sama lain di samping kesepakatan para ulama mengenainya. Kemudian 77, diletakkan tangan kanan atas belakang tapak tangan kiri atau di pergelangan atau di atas lengan bawah dan diletakkan di atas dada. Ya, begini ya, begini atau begini atau begini kan, tiga cara. Terdapat sejumlah hadis yang dikenali mengenainya. Anda boleh melihatnya dalam kitab asal. Ada pun meletakkannya di bawah pusat. Maka Syekh dari sini rahimahullah, ia disepakati akan kelemahan riwayatnya, sebagaimana kata An-Nawawi dan Az-Zailai dan selain mereka berdua. Ada juga yang mendhaifkan tak tangan di atas dada. Tapi kalau sudut praktikal, kalau kita nak buat cara yang ketiga ni, tangan kena duduk di dada. Kalau tangan duduk bawah pusat, letak tangan tu mana? Kena bungkuk lah, baru boleh tak tangan di sini. Sama di sini, sini atau di sini. Kemudian 78, dibaca surah Al-Fatihah dan sebuah surah Al-Quran selepas takbir yang pertama. Berdasarkan hadis Talhah bin Abdullah bin Auf, katanya, mana hadis, aku pernah mensolatkan jenazah seseorang di belakang Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau baca surah Al-Fatihah dan sebuah surah dan menguatkan bacaannya sehingga kami mendengarnya. Apabila selesai solat, aku pegang tangan dia. Lalu aku tanya kepadanya mengenai sebab beliau melakukannya. Dia baca kuat-kuat tu. Beliau menjawab, aku kuatkan bacaan tadi supaya kamu semua tahu bahawa ia merupakan sunnah dan kebenaran. Sunnah tu dia baca dalam solat, Fatihah dan surah. Kalau aku baca pelan, kamu tak tahu lah baca apa. Jadi aku baca kuat supaya apa tahu. Ni. Jadi bukan baca kuat tiap hari. Sekali itu je lah. Nak baca wirid dalam solat lah. Kan orang kita sini dia nak ajar orang sampai 30 tahun. Tanya pasal apa wirid kuat-kuat. Nak ajar orang belakang. Takkan 30 tahun lupa yang apa nama tu tak hafal lagi wirid. Jadi itu alasan je lah. Jadi wirid pelan-pelan lah, jangan ganggu orang solat. Tu imam. Kan? Tu imam tentang dia habis awal. Dia nak baca kuat-kuat wirid. Orang masuk belakang tu. Takkan nak kata siapa suruh masbuk. Takkan nak kata macam tu. Jangan ganggu orang solat. Kemudian yang ke-79, bacaannya adalah dengan suara yang perlahan, yang sir. Berdasarkan hadis Umamah bin Sa'al, katanya, mana hadis? Sunnah dalam solat jenazah adalah dengan membaca Ummul Quran. Ini surah Al-Fatihah pada takbir yang pertama dengan perlahan. Kemudian bertakbir sebanyak 3 kali dan memberi salam pada takbir yang terakhir. Nak baca surah pun boleh lah. Tak nak baca surah pun tak apa. Tanya. Dalam surah berdasarkan hadis di atas tadi. Kemudian bertakbir kali kedua dan berselawat ke atas Nabi SAW berdasarkan hadis Abu Umamah yang telah disebutkan, bahwasanya seorang sahabat Nabi SAW telah memberitahunya, inna sunnata fi salati ala al-janazah ayyukabbira al-imamu thumma yaqra'u bi fatihatil kitab ala takbiratil ula, sampai habis hadis. Sunnah dalam solat jenazah adalah dimulakan dengan takbir imam, kemudian dibaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama secara perlahan. Itu sekadar didengar oleh diri sendiri. Kemudian dibaca selawat ke atas Nabi SAW pada takbir yang kedua, dan ikhlaskan doa buat jenazah pada takbir yang ketiga. Sedikit pun tidak dibaca Al-Quran selain surah Al-Fatihah pada takbir-takbir tersebut. Ini riwayat ni. Okey. Mana ya? Nota bawah tu 198 bawah, Funun ke bawah. Nota Syekh Al-Albani rahimahullah, ini tidak menafikan bacaan doa-doa yang sabit dalamnya, sebenarnya akan dijelaskan firman insya-Allah. Kemudian diberi salam secara sir ketika mukanya berpaling kepada arah kanannya. Sunnah bagi makmum di belakang imam untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Adapun mengenai lafaz selawat ke atas Nabi SAW, maka saya tidak menemui hadis-hadis yang sahih tentangnya. Lafaz selawat kita baca dalam solat lah. Tak ada lafaz tertentu lah.
Oleh itu apa yang zahir ialah tidak bentuk selawat yang khusus dalam solat jenazah. Bahkan bentuknya adalah mana-mana bentuk selawat yang sabit yang terdapat dalam lafaz tasyahud solat fardu. Selawat itulah kita baca. Kemudian yang ke-81, kemudian bertakbir dengan takbir yang berbaki dan mengikhlaskan doa buat jenazah. Berdasarkan hadis Abu Umamah yang telah disebutkan sebentar tadi, dan berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu du'a." Bila kamu solat ke atas jenazah, maka ikhlaskan untuknya doa. Okey. Nak buat tu panjang. Tak apa, terus. Ke-82, mendoakan jenazah dengan doa-doa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 4 doa yang sabit yang saya jumpa, yang saya temui kata Syekh di sini. Yang pertama, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khatayahu kama naqaita الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب في النار عذاب النار. Ini maknanya panjang ni tau. Itu yang pertama. Boleh. Hadis yang kedua, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu yang ketiga. Boleh pilih-pilih. Allahumma inna fulana min fulan fi dhimmatika, ya Allah, si fulan bin si fulan fi dhimmatika wa habl jiwarika fakhi fitnatul qabr wa 'adab an-nar. Ada itu yang ketiga. Yang keempat, Allahumma 'abduka wa ibnu 'abdika. Ada pendek sikit. Di antara doa solat jenazah. Habis kita bisa baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pendek kan? Mudah ya. Yalah. Itu kalau kita nak baca itu imam baca doa kita tak nak baca. Dia baca pendek Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan. Dia bertakbir yang seterusnya. Kalau disenyak lama kita baca. Kalau kita hafal lah. Kalau kita buat hafal tu baca kita hafal lah. Nah, ini doa-doa dia. 83 disyariatkan untuk berdoa di atas takbir yang terakhir dan salam. Ya, tak berdiam apa? Tu imam salam kita pun bagi salam. Tapi pada Quran kita baca lah, berdiam Allahumma ighfir lahu. Tapi biasa tu imam pun bagi salam lah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pun tak baca pada. Baik. Jadi hadis Abdullah bin Abu Aufa dia berkata, aku pernah menyaksikan beliau bertakbir dalam solat jenazah sebanyak 4 kali. Kemudian beliau berdiri seketika untuk berdoa. Kemudian beliau bertanya, adakah kamu semua lihat aku bertakbir sebanyak 5 kali? Mereka menjawab tidak. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sering bertakbir sebanyak 4 kali pada solat jenazah. Ini kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-84 dikaifiatkan, memberi salam sebanyak 2 kali kanan dan kiri, seperti mana salam dalam solat fardu. Ataupun nak bagi kanan saja pun boleh, kan? Bisa. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, mana hadis? 3 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tetapi ditinggalkan oleh orang ramai. Salah satunya ialah memberi salam dalam solat jenazah seperti salam dalam solat biasa. Salam 2 kali. Telah sabit dalam Sahih Muslim dan selainnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW memberi salam sebanyak 2 kali dalam solat. Maka ini menjelaskan bahawa ini maksudkan dengan ucapan beliau seperti salam dalam solat sebentar tadi ialah 2 kali salam yang kita semua sedia maklum. Kemudian 85 dia kata diharuskan untuk memberi salam sekali sahaja ke sebelah kanan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mensolatkan jenazah seseorang
Baginda bertakbir sebanyak 4 kali dan memberi salam sebanyak 1 kali saja. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Kemudian yang ke-86 yang sunnahnya ialah memberi salam secara perlahan dalam solat jenazah bagi imam dan makmum. Berdasarkan hadis Abu Umamah yang telah disebutkan dalam perkara 80 dengan lafaz, kemudian dia memberi salam secara perlahan, iaitu sekadar didengari telinga sendiri ketika hendak menamatkan solat. Yang sunnahnya ialah makmum melakukan seperti mana perbuatan imamnya. Kemudian 87 dia kata, tidak dibolehkan untuk solat jenazah pada 3 waktu. Waktu haram, ya, iaitu waktu matahari terbit sehingga meninggilah, terbit di antara 2 tanduk syaitan. Kemudian waktu tengah hari, ketika matahari di tengah-tengah langit sehingga dia tergelincir, dan waktu matahari hampir tenggelam sehingga dia tenggelam terus. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, 3 waktu yang Rasulullah SAW larang kami untuk solat pada waktu tersebut atau mengebumikan jenazah dalam kalangan kami pada waktu tersebut: ketika jelas matahari terbit sehingga dia meninggi, ketika matahari di tengah-tengah langit sehingga dia condong, dan ketika matahari hampir tenggelam sehingga dia terbenam. Keumuman hadis ini merangkumi juga solat jenazah. Inilah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana telah saya huraikan dalam kitab pasal kemudian. InsyaAllah pengebumian dan perkara yang berkaitan. Habislah pasal sembahyang. InsyaAllah dicerita pasal kebumian orang Allah. Nah, ada soalan mana? InsyaAllah. Ya, Haji. Ada seorang mati sembahyang jenazah sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Dia kata selepas sembahyang subuh, dia tak boleh sembahyang. Waktu haram. Dia maknanya waktu haram solat ketika matahari terbit. Selepas subuh yang mana diharapkan kita solat sunat. Solat sunat. Dia juga kalau kita nak qadha solat sunat tinggal ni boleh ya. Tadi kita memang masjid tak sempat kan? Imam dah sembahyang fardu. Kita nak qadha sunat dia tadi, qabliyah tadi kan. Boleh ya. Atau solat tahiyyatul masjid. Kan? Kita dah sembahyang subuh dalam masjid tu, kita main jumpa kawan kita dalam masjid ni, atau pada kuliah ke masjid ni, kan? Solat tahiyatul masjid. Ya. Jadi maknanya tidak ada larangan solat jenazah selepas subuh. Yang dilarang ketika matahari terbit tu. 3 waktu tu kan. Lepas subuh, lepas sembahyang subuh tu matahari tak terbit lagi. Kita yang sembahyang subuh dah. Kan orang lain dah tak sembahyang ni. Tapi waktu tu ada lagi. Ya. Sebelum sembahyang asar. Sebelum sembahyang asar dia tak sembahyang tau. Macam tu juga tadi. Kalau sebelum subuh sembahyang. Lepas sembahyang asar dia tak sembahyang. Lepas sembahyang asar dia tak sembahyang. Dia sembahyang sebelum sembahyang asar. Dan jenazah. Ha. Dia larangan tadi 3 waktu tadi. Kan? Yang tak boleh sembahyang lepas sembahyang asar ni kita sembahyang sunat. Kan? Itu. Jadi bolehlah solat jenazah waktu tu. Waktu tu yang orang ada kan. Dah sempat sembahyang asar tadi maknanya. Kan waktu sembahyang asar tu orang ada ramai. Sembahyang asar. Sembahyang jenazah. Ataupun nak sembahyang jenazah dulu boleh. Kenapa masalah apa? Boleh. Ya. Jadi kalau ada berkata larangan tu, buat marilah dalilnya. Kalau ada dalil kita tak buat lah. Itu dia istilahnya. Cuma dia pandu berdalil tadi lah. Tapi dalil itu bukan untuk tu. Tu solat jenazah cuma dilarang tadi 3 waktu. Ketika matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Ya. Tak itu baca. Tengah-tengah lagi. Ya. Sampai dia berincir tu baru boleh. Matahari ketika nak terbenam tu kan, terbenam di antara tanduk syaitan sampai dia terbenam tu. Itu maksudnya. Dia lepas pada bagi salam. Lepas bagi salam. Ya. Ada lagi doa. Selepas bagi salam. Bagi salam tak ada, angkat jenazah api ya. Sunnahnya lepas bagi salam ni angkat jenazah api ya. Tak ada upacara-upacara tertentu tak ada. Dah doa dah sembahyang doa apa kali tu. Jadi maknanya
Kan, mereka ni dua sembahyang pun ada acara. Tak puas. Kan? Mereka tak puas kan? Tak putih mereka tak puas. Kalau mereka tengok kita buat, mereka pelik. Dia pun ni sebut. Nah, dia tanya pula kita. Patutnya kita tengok mereka kita pelik. Tapi dia pun tengok kita pelik. Sebab dia faham dalam sunnah tu lah pelik. Sunnah ni, jenazah ni selesailah dimandikan. Kapan? Solat lah. Tak ada acara tahlil-tahlil pun tak ada. Solat lah. Dan wajib segerakan jenazah tadi. Solat. Bila selesai juga cepat. Bawa pergi kubur cepat-cepat. Kalau dia bagus, tempat bagus, kita hantar dia. Kalau dia tak bagus, kita berehat cepat daripada dia. Kan? Tak sambut kepala dengan dia. Tu. Dia tak ada acara apa. Acara dia tu je lah. Tapi orang kita tu dia tak puas lah. Betul ya? Saya tak kira. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya cubit lah. Keluar. Dia tengok habis. Tengok habis. Dia tengok habis. Dia kata ni GW. Tak apa lah GW. Awak single ke GW tak kisah. Jadi, nah itulah dia kan. Bila hak sunnah ni itu, bila sunnah ni dimatikan, ditinggalkan, maka hidupnya bid'ah. Itu imam ni, dia buat ada imam ni, dia suka buat benda-benda pelik-pelik. Jadi kita nak cerita, kita nasihat dalam grup, grup kampung lah. Kena tembak, bila tembak kita tak tahan, kena peluru, sakit, goodbye. Itulah cerita dia. Ada apa lagi? Saya takbir tu. Ya. Memang untuk yang diangkat dia lepas yang pertama takbir tu. Ada yang tiga lagi tu. Mana nak angkat boleh tak angkat tahu? Pertama ataupun yang 2, 3, 4 boleh nak angkat. Jadi baru buat kan? Angkat. Tak angkat, tak apa. Kita tak angkat, tak apa. Angkat, silakan. Gitu. Bisa. Ya. Kan ada yang lepas solat jenazah pun ada yang beritahu kita nak apa hutang sebanyak sekian. Waktu yang lebih sesuai sudah kata. Waktu yang saya tadi hadis kita baca yang Nabi tanya ada hutang. Sebelum solat dekat rumah. Nabi tanya, kawan apa ni ada hutang? Tak ada. Tak ada apa. Dia tinggal hantar apa dah? Ada. Hutang? Tak ada. Nabi semayang kan? Kita dah ikut hadis tadi. Jadi sebenarnya tak kisah, tapi sepatutnya begitulah. Kan? Sebab hutang ni benda penting. Imam ataupun ketua tadi kan, dia tanya sebab rahmat kepada si mati tadi lah. Kesian pada si mati tadi kan. Supaya apa? Keluarga dia ambil berat si hutang tadi. Dan kita sendiri masa kita hidup, kita ambil berat si hutang. Usaha, ketiak bagi hutang kita berhabis cepat. Ada duit banyak, kita bayar banyak. Kalau aku bayar banyak, aku suruh makan apa? Tak, isu rezeki Tuhan mai bagi. Tuhan bagi rezeki lain pula. Bila kita niat nak bayar hutang ni, dia mai setui kita bayar hutang setui tu, rezeki kita lepas tu ada lagi Tuhan bagi. Kita bukan tahu umur kita lusa esok ada lagi, kita bukan tahu. Yang penting hutang kita settle, alhamdulillah, lengkap. Macam kita ambil gunung atas kepala tak bawah. Ingat kalau tidur tidak ada sidai tangan atas kepala kan? Tidur. Sidai tangan. Dia fikir awak. Macam-macam fikir. Hutang tu hutang ni kan. Jabang-jabang. Ni kalau boleh kita settle juga hutang kita. Doa minta. Doa minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selesaikan hutang kita. Ya Allah maghfirli ini. Ya Allah settlekan hutang. InsyaAllah Allah buka jalan untuk selesaikan hutang kita tadi. Yang kata anak afdal jadi imam sebenarnya. Kalau ikut hadis tadi, afdalnya untuk ketua kampung atau untuk imam kampung, wakil lah. Wakil rakyat lah ataupun wakil kampung itu untuk imam lah. Imam boleh kata imam kata, tahu tak? Imam saya tekat pergi salam lah. Tak apa, abang tu aku sambung lah. Tak usah sambung lah untuk imam.
Jadi sunnahnya kita suruh dia lah. Jadi sembahyang tu lah. Jadi acara-acara lepas tu kembali kita terima. Terima buat tali terkir boleh buat Allah. Tadi kita boleh cakap lah lepas tu imam tak duduk tak. Dan esok kita nak nikah pula. Lagi ya. Kita tuan tak nikah lah pasal dia cerita. Kan? Tetap labuk dah nak nikah. Ada lagi tak? Biar tak? InsyaAllah kita sampai sini dulu. Alhamdulillah fil ula wal akhirah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.